Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adik-adik tahun 3 Arif, apa khabar semua? InsyaAllah pada minggu ini kita cuba belajar bidang akidah, yang mana pada muka surat 72 buku teks pendidikan Islam, adik-adik boleh cuba tengok muka surat 72 yang mana mengandungi bidang akidah. Baik, apabila kita bercakap bidang akidah, maksudnya kita berpegang kepada kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Betul tak? Kepercayaan kita kepada siapa? Kita beriman dengan apa? Beriman kepada kitab. Okey, maksudnya beriman kepada kitab ini ialah kitab ni bukan kitab buku, kitab Al-Quran ataupun Mashaf Al-Quran. Mashaf Al-Quran. Apabila kita bercakap Mashaf Al-Quran ini, adik-adik, susah pada zaman dahulu, pada zaman sahabat ini, dia nak menyatukan Al-Quran itu. Mashaf itu dia nak menyatukan, susah. Penulisan dia dari segi di atas pelepah tamar, di atas kulit binatang, di atas batu, di atas batang dahan dan sebagainya. Sampailah ke kita hari ini yang dapat membaca dengan baik di dalam pembukuan Al-Quran. Okey, baik. Kalau kita perhatikan gambar ini, dia sedang buat apa tu? Berdialog kan? Dia sedang mungkin memberi ucapan di atas pentas. Baik, dia kata, mengapa saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan hidup saya? Dia tanya. Jawapan dia, saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan kerana Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandungi ajaran Islam. Sebab Al-Quran ini mengandungi ajaran Islam. Allah Ta'ala infokan kepada kita semua ajaran Islam berkaitan sebelum selepas. Begitu Al-Quran ialah kitab Allah yang terakhir. Bukan terawal, yang terakhir sekali. Dan satu-satunya kitab yang terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Maksudnya gini adik-adik, Al-Quran ni Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala pelihara. Dan memang terpelihara. Hafizun. Terpelihara daripada penyelewengan orientalis. Kadang-kadang orientalis ni dia memang bukan kadang-kadang lah, amrun wajibun, dia orang ni ambil fakta Al-Quran, dia mengubah fakta yang betul dalam Al-Quran untuk panduan mereka. Kadang-kadang Al-Quran kata tak boleh kita nak mencuri kan. Dia terus kata boleh contoh. Dibuat penyelewengan dan penambahan maklumat yang bukan sahih. Begitu. Okey, Al-Quran ialah wahyu Allah yang mengandungi ajaran Islam, bukan ajaran Buddha, bukan ajaran India, bukan ajaran sebagainya lah, yang mana mengandungi ajaran Islam. Islam ni susah lah adik-adik. Rasulullah berjuang untuk kita semua kan. Rasulullah berjuang bersama sahabat sampai ke kita hari ini. Susah nak menjaga agama Islam. Memang orang tak suka kan. Kalau kita fikir, kalau kita tengok dekat mata pandangan kita lah, dekat tanah air kita yang dibuat oleh aktivis Ustaz Abid Liu, orang-orang tak suka. Ini buat kerja dakwah, kerja ibadah, mengajak kebaikan, meninggalkan kemungkaran. Ramai orang tak suka. Kerana apa? Kerana pandangan orang ini berbeza-beza adik-adik. Okey, baik. Mengapakah kita wajib beriman kepada kitab? Okey, soalan dia. Kalau kita tak beriman kepada kitab, kita nak beriman kepada apa? Kita ada Al-Quran je. Itu pun Al-Quran pun kita tak baca. Jarang-jarang, tu tak? Bangun-bangun pagi, selip mata, tak baca doa jarang-jarang. Lepas tu buka telefon. Sepatutnya alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, astaghfirullahalazim wa as'aluka rahmatik. Baca selalu. Memohon keampunan dan memohon rahmat daripada Allah Ta'ala.
Kerana apa Allah Ta'ala memberikan kita Islam? Bukan senang orang dapat Islam, kan? Kadang-kadang kita Al-Quran ada je atas meja tapi tak baca, kan? Tak sayang, tak nak luangkan masa dengan Allah Ta'ala, ambil Al-Quran, baca satu pipi pun tak apa dah. Tu tak adik-adik? Okey, baik. Seterusnya, muka surat 73. Kita tengok kewajipan beriman kepada kitab Allah, kan? Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir, ini dalil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Ila akhir ayat surah An-Nisa. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Maksudnya, daripada ayat ini kita faham Allah Ta'ala suruh beriman kepada Allah, berpeganglah, tetap ni maksudnya kita qayyadun bil quwwah, qayyad, kita berpegang dengan kuat keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Rasul kita siapa? Rasul kita ni kita ketahui lah 25 Rasul, kan? Rasul Ulul Azmi di antaranya Nabi Muhammad SAW, di mana dipegang oleh kitab Al-Quran, kan? Kita sudah belajar sebelum ni, kan? Dan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Kitab Zabur Nabi Daud, kan? Injil, dan sebagainya lah untuk Rasul Ulul Azmi. Baik. Yang kedua, hadirin hadirat dan hadirin hadirat sekalian, Al-Quran ialah salah satu kitab yang wajib kita beriman. Kita wajib beriman. Contohnya kalau ada orang nak bakar Al-Quran, boleh tak kita pertahankan persoalannya? Boleh. Kerana apa? Kita sayang kepada Quran. Kalau kita mati pun adik-adik, insya-Allah Ta'ala kira pahala kita sebab kita mempertahankan Al-Quran. Allah sayang tu Al-Quran tu. Jadi kita kena lebih 10 kali sayang ataupun lebih lagi menyayangi Al-Quran dan mengamalkannya. Susah, kan? Kita ni cakap je senangnya adik-adik, nak mengamalkan tu susahnya. Tak kira dia ustaz ke, dia Tok Haji ke, susah. Memang kena minta istiqamah daripada Allah Ta'ala supaya menetapkan hati kita yang sentiasa berbolak-balik ni adik-adik. Kita manusia sentiasa kena uji. Jadi kita kena minta dengan Allah Ta'ala untuk memberikan kekuatan kepada kita yang hamba yang lemah lagi hina ini. Baik, nombor 3, Al-Quran mengandungi perintah yang dan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mesti kita patuhi. Bukan kadang-kadang, sememangnya kehidupan kita dipenuhi pancaroba, ujian, berliku-liku. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita jangan menghampiri perkara-perkara yang tidak baik, kan? Kita kena kuatkan iman kita lah. Selalu minta istighfar kepada Allah, minta pengampunan kepada Allah. Kita cuba bertaubat, kan? Kita ni hamba yang selalu jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Allahumma ghfirli zunubi wa as'aluka rahmatik. Selalu baca yang tu, maafkan saya ya Allah, berikanlah saya rahmat darimu yang luas itu ya Allah. Patuhilah, kena patuhi. Mungkin kita ada tergelincir, kita minta maaf banyak-banyak dengan Allah. Innaka afuun karim, sesungguhnya Allah ni maha pemaaf dan engkau maha mengasihi orang yang meminta maaf. Okey, baik. Yang keempat, kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu Ta'ala kepada para Nabi dan Rasul dengan meyakini kebenaran isi kandungannya. Kita meyakini, kita wajib beriman iman Allah Ta'ala bagi Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kita yakin, kan? Kita yakin dan kita meyakini kebenaran yang dibawa, yang terkandung di dalam Al-Quran itu, kan? Umpamanya banyaklah larangan-larangan dan teguhan-teguhan Allah Ta'ala
tetapkan di dalam Al-Quran yang perlu kita ikuti adik-adik supaya kita selamat. Assalamatan fid din wal akhirah, keselamatan dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Kemudian yang keempat seterusnya ialah kesan beriman kepada Allah Ta'ala. Kesan beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Dia kata perbualan dia ini, dia kata apa? Ustazah, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Apakah kesannya dalam kehidupan kita? Kesan dia apa? Ustazah dia kata, Luqman, kitab-kitab Allah, kesan beriman kepada kitab Allah, baik antaranya iman semakin bertambah. Iman kita ni semakin bertambah. Iman kita ni ada kalanya yazid wa yanqus, menaik dan turun. Kalau iman para malaikat ni mendatar, dia tak naik, dia tak turun. Kita manusia kadang-kadang kena uji, kita turun. Kadang-kadang kita berkuat ibadat, kita naik. Begitu mendapat syafaat Al-Quran. Okey, kita di akhirat nanti, siapa-siapa yang rajin baca Quran di dunia ini, bila mati Al-Quran itu datang padanya bercahaya. Kan? Tak kira lah, yang penting kita usaha baca. Sehari tu adik kalau boleh 5 kali sembahyang fardu, kita baca selalu. Sehari subuh 1 pipi, zuhur 1 pipi, asar 1 pipi, maghrib 1 pipi, isyak 1 pipi, insya-Allah hati kita sinar kepada Allah Ta'ala dan hati kita bercahaya insya-Allah, yang mana dia akan tolong kita. Isfa' lana fi yaumiz zihan, dia menolong kita di dalam alam kubur. Kena baca begitu. Banyaklah kelebihan-kelebihan bila kita mengamalkan Al-Quran dan menghafaznya serta cuba membaca. Dia tak kira, yang penting kita cuba membaca dengan baik. Kemudian hidup menjadi tenang dan teratur bila kita ikut Al-Quran, kita ikut sunnah Nabi. Bila kita ikut sunnah Nabi, kita selamat dunia akhirat, kita dapat pahala dan kita mendapat keredaan Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, masyarakat sejahtera. Bila masyarakat ikut Al-Quran, pemimpin ikut Al-Quran, tentu sekali masyarakat kita akan sejahtera. Sememangnya sehari dua ni kita tengok banyak perpecahan yang berlaku. Perpecahan berlaku disebabkan oleh ketamakan untuk menjadi pemimpin. Melayu selama Melayu bergaduh kerana apa? Nak pangkat dan duit dia nampak. Kerja untuk rakyat dia tak nampak. Begitu, tak boleh lah. Kita kena bekerja untuk Allah Ta'ala dan menolong orang. Allah Ta'ala suka kepada orang yang tolong orang. Bila kita bersedekah untuk orang ni, Allahu Akbar, banyak pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Masyarakat saling hormat menghormati, tidak ada propaganda dalam agama, bebas mengamalkan agama, tidak ada yang mengarut-mengarut gitulah. Adik-adik dikasihi, akhir sekali dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kasih. Bila Allah Ta'ala kasih, kita semua akan rasa ketenangan, rasa saadah, rasa kecukupan di dalam berkehidupan kita seharian. Okey, syafaat ini mungkin ifu tambahan yang pertolongan kepada hari kiamat kepada orang yang membacanya selalu. Gitu. Okey, Ustaz harap perkongsian yang sedikit ini memberi suatu kebaikan, yang mana bukan senang kita nak mengajak orang untuk berpegang kepada Al-Quran. Mesti ada, wajib ada tentangan dan cabaran yang perlu kita hadapi. Yang baik itu dari Allah, yang kurang tentu sekali dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.